Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tiba-tiba terputus siaran. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung semula. Dan boleh beritahu teman-teman supaya masuk semula untuk kita meneruskan pengajian kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi selepas itu saya nak Abu Bakar setelah dipertanggungjawabkan untuk menyambut Abu Sufyan, sebab ketika itu sudah ada perjanjian damai, sudah tidak ada lagi pergaduhan, tidak ada lagi pembunuhan antara orang Islam dan juga orang Quraisy musyrikin. Jadi bila Abu Sufyan datang ke Madinah, dia disambut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka bila disambut, maka mereka berdua berjalan. Ketika berjalan di kota Madinah itu, Sayyidina Abu Bakar dan juga Abu Sufyan terserempak dengan beberapa orang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Terserempak dengan Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, terserempak dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, dan juga terserempak dengan Salman Al-Farisi. Terserempak dengan 3 orang ini. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, ini merupakan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah di kalangan orang Islam. Bilal bin Rabah satu ketika dahulu ketika berada di kota Mekah pernah diazab oleh orang-orang musyrikin. Ya. Suhaib Ar-Rumi, sejarah dia dalam peristiwa hijrah, ketika dia nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, harta dia telah dirampas oleh orang-orang mukmin sehingga tidak ada yang kekal dalam kantung dia, habis semua dirampas oleh orang-orang musyrikin. Jadi ketika mereka nampak Abu Sufyan berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka ketiga-tiga mereka ini mengeluarkan suatu kata-kata. Apa dia? Ma'akhadhat suyufullah min aduwillahi ma'khadhaha. Ini ucapan ketiga mereka ini. Ketiga-tiga mereka ini ialah orang yang pernah disakiti oleh orang musyrikin ketika mereka berada di Makkah dahulu. Ya, ketika mereka berada di Mekah, mereka ini pernah disakiti oleh orang-orang musyrikin. Apa kata dia? Ma'akhadhat suyufullah min aduwillahi ma'khadhaha. Ya, pedang Allah belum lagi memainkan peranannya kepada orang ini. Itu maksudnya. Maksudnya, hei Abu Sufyan, kamu belum menerima pengajaran daripada orang mukmin. Dulu kamu menzalimi orang Islam, dulu kamu menyakiti orang Islam, kamu belum lagi mendapat habuannya daripada orang muslim mukmin, orang muslim dan mukmin. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar dan Abu Sufyan berjalan, Abu Sufyan belum Islam lagi. Ketiga-tiga mereka ini mengenali Abu Sufyan ini sebagai pemimpin orang-orang Quraisy yang dulunya pernah menyakiti mereka. Tiba-tiba keluar daripada mulut mereka, ma'akhadhat suyufullah min aduwillahi ma'khadhaha. Pedang Allah belum lagi memainkan peranannya kepada orang ini. Maknanya kamu ini belum lagi mendapat pengajaran daripada orang Islam. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bila mendengar ucapan ketiga-tiga lelaki ini kepada tetamunya Abu Sufyan yang masih lagi belum Islam, apa kata dia? Ya, apa kata dia? Dia berkata, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim? Wahai kamu bertiga, inikah yang kamu katakan kepada seorang pemimpin Quraisy, seorang pemimpin Quraisy yang datang ke tempat kita? Sayyidina Abu Bakar menegur ketiga-tiga mereka itu. Ataquluna hadza li syaikhin Quraisy wa sayyidihim? Inikah ucapan kamu kepada Syekh Quraisy, orang yang dihormati daripada kalangan orang Quraisy dan pemimpin mereka? Inikah ucapan kamu? Sayyidina Abu Bakar menegur. Tuan-tuan, bila Sayyidina Abu Bakar menegur mereka ini, berkemungkinan kita boleh buat 2 kemungkinan. Mungkin masa mereka sebut tu,
Abu Sufyan dengar ataupun tidak dengar. Sekiranya ucapan itu didengari oleh Abu Sufyan, Sayyidina Abu Bakar menegur ketiga orang sahabat tadi. Tegurannya itu ialah untuk memujuk semula Sayyidina Abu Sufyan supaya janganlah ambil hati terhadap perbuatan tiga orang laki-laki ini. Kamu tetap merupakan tetamu kami yang kami hormati. Tujuan dia nak memujuk supaya jangan dia terasa hati mendengar kata-kata tiga orang lelaki yang disebutkan tadi. Andai kata kata-kata mereka bertiga tadi tidak didengari oleh Abu Sufyan. Jadi teguran Sayyidina Abu Bakar itu ialah untuk apa dia? Untuk memberikan suatu ketenangan kepada Abu Sufyan, ya, bahawa kamu ialah tetamu yang sangat kami hormati. Tak apalah, kita buat andaian antara Abu Sufyan dengar ataupun tak dengar. Ya. Jadi selepas peristiwa itu berlaku, Sayyidina Abu Bakar telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan telah berkata, ya, dia telah berkata dan telah memberitahu Nabi tentang peristiwa itu. Aku menegur ketiga-tiga sahabat kita tadi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah dan juga Salman Al-Farisi. Aku tegur perbuatan mereka, kata-kata mereka kepada Abu Sufyan tadi. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Sesungguhnya engkau ni berkemungkinan engkau ini telah menyebabkan tiga-tiga mereka tadi berasa marah. Lain kunta aghdabtahum, kalau engkau telah menyebabkan ketiga-tiga mereka itu berasa marah, ya, maka sesungguhnya engkau telah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada engkau. Ya, lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Kalau ucapan kau menegur ketiga-tiga lelaki tadi menyebabkan mereka marah, maka sesungguhnya engkau telah menyebabkan Allah marah dan murka kepada engkau. Boleh faham tentang cerita ini? Cerita ini maksudnya begini. Ketiga-tiga lelaki tadi adalah antara orang yang pernah mendapat penyiksaan di kota Mekah. Penyiksaan daripada orang-orang Quraisy di kota Mekah. Jadi, ketika Abu Sufyan datang, mereka ini memberikan suatu ucapan yang mungkin boleh menyakiti Abu Sufyan. Yang ketika itu masih lagi belum Islam. Ya. Maka bila Sayyidina Umar mendengar ucapan mereka itu, Sayyidina Abu Bakar menegur mereka. Mengapa kamu ucapkan perbuatan seperti ini? Bila dia mengadu perkara itu kepada Nabi, Nabi SAW menegur Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, dengan engkau menegur ketiga-tiga lelaki tadi, engkau telah menyebabkan mereka marah. Sebab apa Rasulullah sebut begitu? Sebabnya, ketiga-tiga lelaki tadi, dulu dia pernah diseksa oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Jadi mungkin mereka bercakap perkara tersebut kepada Abu Sufyan sebagai untuk melepaskan satu gumpalan rasa dalam hati mereka kepada orang yang dulu pernah menyakiti mereka. Tiba-tiba engkau menegur mereka dengan kata-kata itu, wahai Abu Bakar, engkau telah menyakiti mereka. Engkau telah menyebabkan mereka marah. Kalau mereka marah, bermakna engkau telah menyebabkan Allah marah juga kepada engkau. Maknanya Nabi SAW mengajar Sayyidina Abu Bakar supaya dengan orang-orang yang miskin dan susah seperti mereka ini, jangan disakiti. Mungkin kata-kata engkau itu, wahai Abu Bakar, telah menyebabkan mereka ini terasa disakiti. Sebab mereka ini adalah orang-orang soleh. Suhaib Ar-Rumi adalah orang yang soleh, yang sanggup meninggalkan hartanya demi untuk berhijrah ke jalan Allah. Salman Al-Farisi adalah orang yang soleh. Bilal bin Rabah sanggup diratah tubuh badannya demi mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Mereka ini orang soleh. Bila engkau mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang soleh yang bertiga ini, engkau telah menyebabkan mereka itu terasa hati. Engkau telah menyebabkan mereka marah. Kalau mereka marah, bermakna Allah marah kepada engkau. Lihat tuan-tuan, Nabi nak menggambarkan ketiga-tiga orang sahabat ini walaupun orang yang tidak berada, bukan orang kaya, bukan orang yang berpangkat besar, tetapi mereka ini orang soleh, orang mukmin yang bukan boleh mudah-mudah
kita ni mengucapkan kata-kata ikut suka hati kita sehingga boleh menyebabkan mereka berasa marah. Nabi memberi teguran kepada Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan tuan-tuan. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dengar ucapan Nabi itu, maka di sini rasa takut. Fa'atahum, Sayyidina Abu Bakar terus pergi berjumpa dengan 3 orang sahabat tadi. Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Terus dia pergi berjumpa dengan mereka itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya ikhwatah, wahai sahabat-sahabatku, aghdabtukum, apakah aku telah menyebabkan kamu berasa marah? Apakah aku telah menyebabkan kamu semua berasa hati kerana aku menegur kamu tadi?" Para sahabat yang 3 orang ini orang soleh. Ya, orang soleh. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan begitu, kadang-kadang orang ni tengok dia datang jumpa kita, takut dia. Tengok dia datang melutut kat kita, takut dia. Ketiga-tiga sahabat ini orang soleh. Mungkin mereka berasa hati, mungkin mereka tak berasa hati, mungkin. Tapi ini telah menyebabkan Sayyidina Abu Bakar berasa takut. Takut-takut kalau ucapan dia tadi telah menyebabkan ketiga mereka ini terasa hati. Lekas-lekas dia pergi jumpa. Sebab mereka ini orang saleh. Orang saleh itu jangan disakiti. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya ikhwatah, aghdabtukum, apakah aku telah menyakiti kamu berdua?" Ya. Kata mereka, "La, tidak. La, tidak, engkau tidak menyakiti kami." "Yaghfirullahu laka ya akhi." Ada yang kata, "Yaghfirullahu laka ya ukhay." Wahai teman kami, wahai temanku, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada engkau. Mereka doakan pula Sayyidina Abu Bakar. Di sini menunjukkan kesempurnaan akhlak yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, yang sanggup pergi meminta maaf kepada temannya, takut-takut kalau dia telah menyakiti hati temannya. Dan di sini juga menunjukkan kesempurnaan akhlak 3 orang sahabat tadi yang rela memberikan kemaafan dan beritahu bahawa kami tak rasa marah pun. Sebab apa mereka kata mereka tak rasa marah? Adakah mereka berdusta? Mereka marah tetapi mereka kata tak marah? Tak. Para sahabat tidak berdusta. Mereka sebut kami tak marah pun. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang soleh yang senantiasa menanggung dan mentakwilkan kata-kata temannya kepada takwil dan tanggungan yang baik. Dia takwilkan, dia positifkan. Sayyidina Abu Bakar tegur dia, "Inikah yang kamu katakan kepada pemimpin Quraisy? Walaupun mereka kafir, mereka itu belum Islam, inikah yang kamu katakan?" Mereka takwilkan, mereka tanggungkan teguran Sayyidina Abu Bakar itu dengan pandangan yang positif. Mungkin dia letak dalam fikiran dia, Sayyidina Abu Bakar ni nak supaya kita ni jadi lebih baik. Macam tu. Sayyidina Abu Bakar ni mungkin dia nak supaya kita ni lebih berakhlak. Macam tu. Dia tanggungkan kepada positif. Sebab tu mereka kata, tak ada, kami tak marah pun. Itu yang tidak timbul rasa kemarahan sebab dia takwilkan kepada yang baik. Ini sifat orang mukmin. Kadang-kadang kita ni dengar cakap orang, kita takwilkan kepada benda negatif. Kawan kita tidak bermaksud begitu pun, tapi kita ni, syaitan yang ada dalam hati kita, dalam fikiran kita, ajak kita takwilkan benda itu kepada benda yang tak baik. Mulalah kita anggap benda macam-macam. Para sahabat tidak. Mereka takwilkan kepada perkara yang positif. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar tanya, "Apakah aku telah menyebabkan kamu berasa marah?" Kata mereka, "Tidak pun, tak ada apa." Dalam hadis ini tuan-tuan, menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW mengajar kita berhati-hati dalam percakapan kita. Takut-takut percakapan kita tu yang kita sangkakan biasa-biasa, tetapi sebenarnya telah menyakiti hati orang mukmin. Jadi sebab itulah, hatta dalam kuliah ini pun, kita mesti tutup kita punya majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta mohon pada Allah, takut-takut kadang-kadang kelancaran lidah kita, kelancangan lidah kita, kita telah menyakiti hati orang tanpa mereka sedari. Apatah lagi kalau secara sedar. Kena ingat ayat yang kita bincangkan di awal tadi. Sesiapa yang menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sesungguhnya orang itu telah berbuat satu pembohongan yang besar dan sudah membuat satu dosa yang sangat nyata. Ini bukan perkara mudah. Jadi sama-sama tuan-tuan, kita cuba memperbaiki diri kita
menjadi mukmin yang suka menabur bunga, menabur bakti kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, dan bila kita telah terbujur kaku sejuk bergelar jenazah, orang akan menyaksikan dan memberikan penyaksian ya tentang kebaikan jenazah ini. Dan kita telah tahu bahawa 4 orang memberikan penyaksian ataupun 3 orang memberikan penyaksian tentang kebaikan jenazah. Orang itu telah wajiblah untuknya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita mulakan kehidupan kita pada hari ini, saat ini, menjadi mukmin yang sentiasa memberikan kebaikan kepada mukmin yang lain. Ya, itu saja kuliah kita pada pagi ini. Yang baik yang tuan-tuan dengar daripada Allah. Kalau ada kekurangan itu daripada kesilapan dan kekurangan saya sendiri, hakikatnya daripada Allah juga. Kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama, insya-Allah. Ya, itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.